Subsidi diesel bersasar berjaya jana penjimatan RM600 juta sebulan. Penyasaran subsidi diesel berjaya membantu negara menjana penjimatan sekitar RM600 juta sebulan tanpa menyebabkan berlakunya peningkatan inflasi secara ketara, tetapi sebaliknya berada dalam keadaan yang terkawal. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penyasaran subsidi diesel menunjukkan penurunan mendadak dari segi penjualan diesel kepada stesen minyak, iaitu sekitar 25% atau hampir 7 juta liter sehari. Menurut beliau, perkara itu mencerminkan aktiviti penyeludupan diesel berjaya dikurangkan melalui pelaksanaan dasar tersebut. Malah katanya, jualan diesel secara komersial pula menunjukkan peningkatan hampir 50% atau 4 juta liter sehari dan menggambarkan setakat mana sektor industri berhenti membeli diesel bersubsidi daripada stesen minyak. Berdasarkan data awal, penyasaran subsidi diesel setakat ini telah menjana penjimatan sekitar RM600 juta sebulan. Pada masa yang sama, kadar inflasi kekal pada tahap terkawal dan baru-baru ini menunjukkan penurunan. Dengan kenaikan indeks persepsi rasuah CPI 2% pada Julai 2024, 1.9% pada Ogos dan 1.8% pada September. Sehubungan itu, kerajaan akan melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan 2025, katanya semasa waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat semalam. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Aminul Huda Hassan, PH Sri Gading, yang memintanya menyatakan setakat mana keberkesanan pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel yang diusahakan melalui MyBudi dan bagaimana golongan T15 ditentukan khususnya untuk penyasaran subsidi petrol RON 95 bermula pertengahan tahun 2025. Mengulas lanjut, Amir Hamzah juga berkata, kriteria golongan T15 yang akan terkesan dengan penyasaran subsidi petrol RON 95 masih berada dalam pertimbangan kerajaan. Penentuan pendapatan isi rumah yang layak untuk harga petrol RON 95 bersubsidi tidak akan ditentukan semata-mata berdasarkan survei pendapatan isi rumah HIS oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM. Kerajaan masih meneliti pendekatan yang akan digunakan bagi menentukan kumpulan T15 bagi penyasaran subsidi petrol RON 95 dan tidak akan terikat secara terus dengan definisi HIS. Kerajaan akan teliti sebelum ia dimutamakkan dengan mengambil kira kriteria tambahan selain pendapatan jelasnya lagi. Sementara itu, bagi menjawab soalan tambahan, beliau berkata dasar semasa menyaksikan anggaran penggunaan petrol oleh segmen bukan warga negara, sektor komersial termasuk aktiviti penyeludupan adalah mencecah 40% daripada jumlah penggunaan. Memandangkan tahap subsidi petrol RON 95 adalah sekitar RM20 bilion setahun, jika ketirisan kepada bukan warga negara, perniagaan dan golongan kaya dapat ditangani, ia bakal menjana penjimatan sehingga RM8 bilion setahun. Peralihan daripada pemberian subsidi pukal dengan harga runcit bersubsidi kepada semua pengguna tanpa had kepada penyasaran subsidi memerlukan penentuan kaedah yang bersesuaian diguna pakai. Bagi penyasaran subsidi RON 95, kerajaan masih dalam proses memutamakkan kriteria dan keperincian penyasaran subsidi tersebut supaya dapat memenuhi keperluan rakyat sama ada yang bermotosikal atau dengan kereta di kawasan bandar dan di luar bandar serta yang berniaga skala kecil, jelasnya. Tambahnya lagi, mekanisme penyasaran subsidi tersebut dijangka melibatkan harga penetapan stesen minyak mengikut harga pasaran sementara. Rakyat yang layak akan terus membeli RON 95 pada harga bersubsidi.
Selain kaedah fleet card untuk diesel, kerajaan juga telah melaksanakan projek perintis pembelian petrol RON 95 pada harga bersubsidi dengan menggunakan kad pengenalan dan juga e-dompet. Bagi meredakan kebimbangan rakyat, kerajaan akan pastikan kaedah pelaksanaan subsidi petrol RON 95 yang menyeluruh dan berkesan seperti mana penyasaran subsidi diesel, katanya lagi. Pada masa yang sama, lebih 140,000 penerima bantuan tunai budi individu dan 65,000 penerima budi agri-komoditi diluluskan dalam tempoh 5 bulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel. Ia membabitkan jumlah bayaran sebanyak RM160 juta sehingga 31 Oktober lalu. Bagi memastikan majoriti rakyat tidak terjejas, kerajaan turut memperkenalkan bantuan tunai untuk pemilik kenderaan diesel, individu dan petani berskala kecil serta diperkenalkan subsidi khusus untuk sektor logistik. Walaupun keputusan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel ternyata satu langkah yang tidak popular dan telah menerima pelbagai reaksi daripada rakyat, baik dan buruk, namun demi kebaikan semua pihak, ia sesuatu yang perlu dilakukan. Mungkin ianya memberi sedikit kesan kepada sebahagian golongan yang terlibat, tetapi percayalah, pulangannya bakal dirasai oleh semua dalam masa hadapan, insya-Allah. Perubahan untuk ke arah kebaikan bukan sesuatu perkara yang mudah, tapi ianya mesti dilakukan. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Madani. Ingat, rakyat sentiasa memati.